Assalamualaikum dan hai, saya Dayan Fatah Bintang Alaisanal BP231606008 akan menunjukkan cara memindahkan data mentah dari Excel ke SPSS. Okay, so first thing first, kita pergi tengok dulu data mentah dekat Excel tu. So ini merupakan hasil data yang telah saya combine dari ahli kumpulan saya. Ahli kumpulan saya ada 5 orang, jadi setiap orang tu perlu mendapatkan sekurang-kurang 10 responden. Jadi seperti yang kita lihat dekat sini, jumlah kami punya responden ada dalam 60 orang lah macam tu. So sebab ada satu ahli kumpulan kami, dia cari lebih daripada 10 orang, jadi total dia ada 60 responden lah. Okey, jadi untuk memindahkan semua data ini ke SPSS adalah dengan kita pergi SPSS, dia akan keluar macam ni, kosong untuk permulaan, and then kita pergi ke file, tekan import data, klik bahagian Excel sebab data mentah kita terletak di situ kan. Okay, jadi kita type nama file tersebut, contoh macam ni, data mentah, and then klik open. Tunggu sekejap, and then dia akan keluar macam ni. Tekan OK. Tunggu sekejap untuk loading. Tunggu, and then OK, dia keluar macam ni. OK, so macam kita nampak dekat skrin, data mentah daripada Excel tu dia sudah berjaya lah dimasukkan ke dalam SPSS. So ini adalah data-data yang kami dapat daripada responden kami. So untuk pengetahuan semua, kajian kami tu kami buat untuk menentukan kepuasan pengaruh personality dan kepuasan hidup terhadap kebahagiaan di kalangan pelajar Universiti Malaysia Sabah ataupun mana-mana universiti awam ataupun swasta di Malaysia lah. So untuk kami punya kajian ni, kami mempunyai 5 bahagian. Ada bahagian A, bahagian B, bahagian C dan seterusnya. Di mana bahagian A ni adalah bahagian profil demografi responden, seperti soalan-soalannya adalah seperti jantina, umur, fakulti, program pengajian, tahun pengajian, universiti, jenis dan lokasi universiti responden lah. Okay, kalau kita lihat pada bahagian B pula, kami untuk bahagian B kami menggunakan instrumen TP, iaitu 10 item personality inventory. Bahagian B ni kami ada 10 soalan lah. Dan so dekat sini kita boleh nampak B1, B2 hinggalah B10. Okay, so untuk bahagian C, kami menggunakan instrumen SWLS ataupun nama panjangnya Satisfaction with life scales. Ada 5 soalan, dan so sini kami label dia sebagai C1, C2, C3, C4 dan C5 lah. Untuk bahagian D kami menggunakan instrumen Cantrill's Ladder of Life Scale, di mana hanya ada satu soalan saja untuk bahagian D. Responden perlu menyatakan skor hidupnya sama ada teruk ataupun baik. And then sama juga dengan bahagian E, hanya ada satu soalan. Tetapi ini untuk bahagian ini pula kami menggunakan instrumen self rating of happiness, di mana responden hanya perlu menyatakan skor kebahagiaan responden. Okay. So untuk bahagian ni, bahagian hujung ni, dari B2R sampailah hujung ni, ini adalah merupakan total setiap responden bagi setiap soalan yang telah saya jelaskan tadi. Contohnya seperti SWLS tu kan ada 5 soalan, so kami kira bagi setiap responden tu. So inilah jumlah dia, jumlah bagi soalan SWLS. Kemudian kalau kita ingat yang saya cakap,
bagi 10 item personality inventory ataupun TP tu adalah untuk menilai responden tu sama ada dia ekstraversi, kebersetujuan, keberhemahan dia, kestabilan dan juga keterbukaan kepada pengalaman dia sejauh mana lah. So ini adalah total dia. Kat sini juga kita boleh lihat bahagian variable view dia. So ini adalah variable yang kami gunakan dalam kajian kami lah. So itu sahaja daripada saya. Kita teruskan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Saya Majina binti Martin dengan nomor metrik BP2310119 akan menunjukkan proses penyaringan data, pembersihan data dan juga compute variable dalam SPSS. Oke, pertama sekali untuk penyaringan data kita perlu pergi ke bahagian data view dan pergi bahagian analyze. Lepas tu deskriptif statistik bahagian frekuensi. Lepas tu akan muncullah bahagian kita perlu pilih variable untuk kita buat penyaringan. Di sini saya memilih bahagian demografi lah, yaitu jantina. Saya pindahkan di bahagian variable lah. Lepas tu yang kedua adalah umur, fakulti, program pengajian, tahun pengajian, nama university, jenis university, dan juga lokasi university. Oke, lepas kita pindahkan semua variabel tadi, kita perlu klik bahagian OK. Oke, muncullah output bagi penyaringan data yang kita buat tadi. Oke, di sini kita lihat bahwa data ini adalah valid. Semua dia ada 60, jumlahnya ada 60. Lepas tu missing data ada kosong, missing value. Oke, bagian jantina 60. Umur pun dia ada 60 kesemuanya. Fakulti pun 60. Program pengajian 60, tahun pengajian 60, nama university 60, jenis university ada 60, lepas tu lokasi universitinya pun ada 60 jumlah. Jadi inilah proses penyaringan data dalam SPSS. Oke, seterusnya saya terangkan untuk pembersihan data. First kita pergi transform, pilih record into same variable. Lepas tu sini saya memilih TP lah untuk saya buat pembersihan data. Saya pilih TP 2, TP 4, TP 6, TP 8, dan juga TP 10. Oke, saya pindahkan semua ini ke dalam numeric variable. Lepas sudah masukkan semua, kita pilih all and new value. Lepas tu kita letak 1 di all value. Lepas tu nomor 7 di new value dan tekan add. Begitulah juga langkah seterusnya. Oke, nomor 2 dia jadi 6, add 3, lepas tu new value nya 5, add. Untuk 4 all value dan new value pun 4 juga, tekan add. Lepas tu 5 new value nya 3, lepas tu tekan add lagi. Lepas tu all value 6, kita tukar pergi new value 2, tekan add. Lepas tu yang terakhir adalah nomor 7 dan new value nya adalah 1. Lepas tu tekan add, dan lepas siap semua kita klik bahagian continue lah. Lepas tu kita tekan OK. Nah, di sini dipaparkanlah data yang kita terbuat pembersihannya, yaitu record TP 2, 4, 6, 8, dan 10. Oke, itu sahaja. Oke,
Pertama sekali kita perlu pergi ke bagian transform, pilih compute variable, tekan reset. Oke. Di sini saya memilih SWLS lah untuk kita compute variable. Saya namakan di target variable sebagai SWLS. Lalu saya pilih SWLS1 untuk dipindahkan ke bagian numeric expression, ditambah dengan SWLS2 tambah SWLS3 tambah SWLS4 tambah SWLS5. Tambahkan di bagian numeric expression. Lepas itu, lepas semuanya siap, kita klik bagian OK. Oke. Di sini data SWLS yang kita telah compute tadi akan dipaparkan. Oke, inilah ditunjukkan data yang telah kita compute tadi. Lepas itu kita pergi transform balik untuk pilih data yang kita ingin compute kembali. Pilih bagian transform, lepas itu transform, lepas itu klik compute variable. Oke, reset balik supaya kita dapat pilih. Lepas itu kita kasih namakan ekstraversi di bagian target variable. Pilih tipe 1, pindahkan ke numeric expression. Kita tambahkan dengan tipe 6. Oke, lepas itu klik OK. Nah, di sini ekstraversi yang telah kita compute akan dipaparkan. Lalu pergi balik transform, compute variable, reset kembali. Lalu kita isi lagi target variable dengan kebersetujuan. Oke, pas kita isi, kita akan pilih tipe 2 untuk dipindahkan ke bagian numeric expression, tambah dengan tipe 7. Oke, klik bagian OK. Oke, sini juga dipaparkan data yang telah kita compute lah, variable yang kita telah compute. Oke, itu masuk balik transform, compute variable, reset. Namakan target variable sebagai keberhemaan. Lepas itu pilih tipe 3 untuk pindahkan di numeric expression, tambah dengan tipe 8. Oke, lepas itu klik bagian OK lagi. Nah, lepas klik bagian OK, dipaparkanlah di sini yang telah kita compute. Oke, pilih lagi, reset kembali. Oke, di sini kita namakan target variabelnya sebagai kestabilan emosi. Oke, sebab panjang kita perlu letak nih. Sebab tidak boleh ada space. Oke, kita pilih tipe 4, pindahkan ke numeric expression, tambah dengan tipe 9. Oke, klik bagian OK. Nah, dipaparkanlah juga compute variable untuk kestabilan emosi. Lepas itu langkah terakhir yaitu compute bahagian keterbukaan kepada pengalaman. Oke. Untuk ini kita pilih tipe 5, pindahkan ke numeric expression, tambah dengan tipe 10. Lepas itu klik bagian OK. Nah, disinilah dipaparkan compute variable SWLS, ekstraversi, kebersetujuan, keberhemaan, kestabilan emosi, dan juga keterbukaan kepada pengalaman. Jadi inilah proses compute variable. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rosita Izlin binti Muhammad Rahim, BP 23110263. So, saya akan meneruskan pada bahagian 3.3, yaitu bahagian descriptive statistik. So, bila ingin melakukan descriptive statistik ni, bila kita sudah mendapat data yang kita kumpulkan, kita tekan pada bahagian analyze. Kemudian, di bahagian ini kita boleh nampak berbagai ujian yang boleh kita lakukan.
Tapi fokus kita pada hari ini adalah pada bagian deskriptif statistik. Oke, kita klik bagian itu dan kita klik pada bagian frekuensi. So di sini kita boleh tengok variabel pemboleh ubah yang kita ingin lah. So bila kita membuat ujian tu, kita kena pindahkan variabel yang di bahagian kiri ni ke bahagian kanan. Jadi untuk memindahkan tu dia ada tiga cara. Yang pertama ialah kita boleh double klik dia. Kita boleh klik 2 kali. Kemudian kita juga boleh drag variabel tu ke bahagian kanan. Kemudian kita juga boleh tekan sekali, lepas tu kita gunakan anak panah tu untuk memasukkan variabel tu ke sebelah kanan lah. So kita masukkan semua variabel yang kita inginkan. Setelah kita sudah masukkan tu, kita tekan pada bahagian statistik. So pada bahagian ni kita tekan pada bahagian yang kita mahukan lah, seperti mean, median, mode. Lepas tu kita juga tekan bahagian dispersion, iaitu kita klik pada bahagian standard deviation, variance, range, minimum dan juga maximum. Lepas kita sudah tekan, kita boleh klik bahagian continue itu. Kemudian kita tekan lagi pada bahagian chart. So di bahagian chart ni kita tekan bahagian histogram dan tekan show normal curve on histogram. So kita tekan tu dan kita tekan continue. So bila kita tekan tu, kita lihat di bawah tu create APS style table, kita klik dan kita tekan OK. So lepas kita sudah tekan OK, kita tunggu output untuk keluar lah. Okay, ni output yang kita ujian yang kita jalankan. So kita nampak di sini adalah kekerapan. Di sini n valid tu ada 60 lah, 60 data. So di sini banyak lagi lah result daripada tu lah kan tadi. Lepas tu kita tekan, kita tengok di sini yang 60 ni adalah kami punya jumlah data. So jumlah data kami ada 60 data. So tiada yang missing lah, data kami tiada yang missing di sini. Kemudian kita juga boleh tengok lah mean kita dapat berapa, median kita berapa, mode kita berapa, standard deviation juga kita boleh tengok di sini berapa kita dapat, maximum, minimum, variance, range yang kita klik tadi lah. So bila kita tengok fakulti program pengajian dengan nama universiti tu tiada, sebab tu adalah dia adalah string, jadi dia tiada data lah. So kita tengok frekuensi table ni, untuk jantina ni 11 lelaki dan perempuan 49. So kita tengok sebelah ni adalah peratusannya, iaitu 18.3% untuk lelaki, 81.7% untuk perempuan. Sama juga untuk umur, untuk fakulti. So di sini kita boleh tengok lah berapa peratusan kita punya data tu. Kita boleh tengok program pengajian juga, tahun pengajian, nama universiti. Kemudian pada bahagian histogram tu kita boleh tengok kita punya mean, standard deviation dengan jumlah lah. So di sini dia tunjukkan untuk jantina ni mean 1.83, standard deviation ataupun sisaan piawai 0.39 dengan jumlah data 60. So kita boleh tengok di sini lah dia punya carta tu. So pada bahagian ini sahaja yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan statistik deskriptif lah. Sekian, terima kasih. Nama saya Hana Fitri Iswana.
BP231107 akan menunjukkan cara-cara membuat jadwal one way ANOVA dan regulasi dalam SPSS. Oke, pertama sekali tekan pada bahagian Analyze dan pilih Compare Means and Proportion. Dan pilih pada bahagian one way ANOVA, tekan dan masukkan dependent list dan factor. Saya meletakkan di sini dependent list sebagai SWLS dan jantina sebagai. Pilih pause dan pilih Turkey dan equal variance not assumed tu tekan pada bahagian James Howard. The null hypothesis test use the same significance level. Tekan OK dan option, tekan klik pada bahagian descriptive dan homogeneity of variance test dan well test. Klik juga pada bahagian mean plot dan pada missing values tekan exclude cases analysis by analysis dan menunjukkan level persen adalah 0.95. Tekan OK dan OK. Okey, ini adalah hasil one way ANOVA, pengiraan one way ANOVA dalam SPSS saya. Pada bahagian atas sekali adalah deskriptif. Ini seperti saya memilih pada bahagian tahun pengajian dan standard error, standard deviation, dan pada bahagian nanti 5% confidence interval for means ada bahagian lower bound dan upper bound dan minimum dan maximum. Lepas tu pada bahagian bawahnya adalah test of homogeneity of variance. Jadi pada bahagian ini adalah didapati total SWSS digunakan dan pada bahagian bawahnya adalah jadual one way ANOVA menggunakan SWLS dapat jumlah between groups, within groups dan total. Sum of square adalah 48.834 dan DF mean square dan significant dia lah. Dan ini adalah ANOVA effect size A ataupun B, total SWS juga, dan pada bahagian bawah sekali adalah mean plot. Pada bahagian ini one way ANOVA mean dia diplotkan pada bahagian melalui tahun. Itu sahaja untuk one way ANOVA. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Ain Saibin, BP 231102446. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana membuat regresi mudah menggunakan SPSS. Pertama sekali kita pilih data yang mau digunakan untuk menjalankan SPSS. Setelah itu kita mulakan dulu dengan membuat scatter plot. Okey, bagi membuat scatter plot ni kita harus klik graph dan pilih chart weather dan tekan OK. Baiklah, dia akan tunjukkan begini. Kita akan pergi ke bahagian gallery. Dekat bahagian gallery ini pula klik scatter dot. Setelah itu alihkan scatter plot, simple scatter plot ini bawah ke atas. Dan dia akan tunjuk macam ni lah. Setelah itu kita akan pilih dua pemboleh ubah untuk diletak dekat X dan juga Y.
Baiklah, dekat bahagian Y saya akan letak umur, manakala bahagian X pula saya akan pilih CLLS. Okey, setelah itu tekan OK. Dan inilah hasil scatter plot. Okey, bagi menambah garisan dan melihat sama ada dia negatif ataupun positif, kita harus double klik dekat permukaan scatter plot ini dan dia akan tunjukkan macam ni. Kemudian kita hanya perlu menambah garisan linear. Okey, dalam sini dia menunjukkan garisan menaik, iaitu positif. Okey, setelah kita membuat scatter plot ini, kita akan membuat output untuk regresi mudah. Okey, mari kita buat. Pertama sekali, klik Analyze dan pilih Regression. Setelah pilih Regression, pilih Linear. Okey, dekat bahagian Linear, pilih umur, letak dekat Dependent. Manakala si LLS ni pula letak dekat bahagian Independent. Okey. Setelah itu, dekat bahagian method ni pula, dekat bahagian method ni pastikan kamu pilih Enter. Ya, Enter. Setelah itu, klik statistik pula. Dekat bahagian statistik ini, klik confidence interval. Dekat confidence interval ni, dia akan tunjukkan 95%. Jadi, kita tidak perlu ubah. Kita hanya perlu klik confidence interval. Okay? Setelah sudah pilih confidence interval pula, klik descriptive, Durbin-Watson dan juga case-wise diagnostic. Dan juga selanjutnya, klik continue. Sudah selesai kita buat penetapan untuk statistik, kita akan pergi pula ke bahagian plot. Dekat bahagian plot ini, klik ZipRed dan pindahkan ke Y. Manakala pula ZRated, pindahkan ke X. Setelah sudah kita memindahkan ZipRed dan ZRated, kita akan ke bahagian Standardized Residual Plots. Klik Histogram dan juga Normal Probability Plot. Setelah itu, tekan Continue. Dan step yang terakhir, tekan OK. Baiklah, ini adalah output regresi mudah bagi data yang saya pilih sebentar tadi. Di sini kita dapat melihat descriptive statistic, correlation, variable insert remove, dan model summary, ANOVA, coefficient, residual statistic, dan juga ada beberapa carta lah, yaitu histogram, normal PP plot of regression, standardized residual dependent variable, dan scatter plot. Okey, data ini boleh digunakan untuk ke step yang seterusnya, iaitu membuat laporan. Okey, itu sahaja step yang harus dilakukan untuk membuat output regresi mudah menggunakan SPSS. Sekian, terima kasih.